KPM. Didik TV KPM. Pergi ke kedai membeli pisang, selipar hilang. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita yang tercantik di Malaysia? Adakah masih saya? Jawablah cermin ajaib. Kali ini bukan awak, Nisa, wanita yang paling cantik. Kenapa bukan saya? Kulit awak kelihatan kusam, Nisa. Kusam? Muka awak terdapat garis halus. Garis halus? Nampak macam tua, Nisa. Alamak, mana yang boleh? Rosak cermin ajaib ni. Dah tak ajaib ni. Apa yang patut saya buat? Garis halus, nampak tua. Apa saya perlu buat ni? Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton saluran Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Saya Nisa K akan menemani anda untuk episod kali ini dan kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sains. Kita nak persilakan cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Ahmad Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Nisa. Selamat datang. Hai, Nisa. Hai. Hai. Sebelum kita pergi kepada topik kita, hari ini murid-murid kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Saya harapkan murid-murid di rumah semua sudah bersedia. Cikgu, saya ada masalah. Muka saya nampak tua. Boleh tak cikgu beri saya bantuan? Tetapi kita nak kena belajar pula sains hari ni, cikgu. Macam mana ni, cikgu? Okey. Macam ni, Nisa, ya. Baik. Hari ini saya akan bantu Nisa. Baik. Saya akan berikan tips kepada Nisa bagaimana nak selesaikan masalah Nisa. Okey, Tapi boleh. sebelum tu, Aha. kita dengar dulu, kita tengok dulu Baik. apa yang saya nak ceritakan untuk tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini. Silakan, Yes. cikgu. Okey, so kita mulakan dengan apakah standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Ya. Okey, yang pertama kita nak mendefinisikan berkenaan dengan radikal bebas. Oh, baik. Ada kaitan kot dengan Nisa tadi. Betul. Okey, menakul mengenai kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Okey, memerihalkan bahan antioksidan. Menerangkan tindakan bahan antioksidan ke atas tadi radikal bebas, menjalankan eksperimen. Okey, menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey, murid-murid di rumah pun mungkin excited kot. Nak teruja tahu semua. teruja. Okey, kita tengok apa yang akan kita dapat. Murid di akhir siaran nanti apa yang akan diperolehi. Okey, kita akan dapat menyatakan maksud radikal bebas, memberikan satu contoh bahan yang mengandungi radikal bebas. Baik. Menerangkan kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia dan memberikan satu contoh kesan buruk. Ya. Menyatakan maksud bahan antioksidan, menyatakan sekurang-kurangnya satu bahan antioksidan. Membuat keputusan daripada eksperimen, mengkaji faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Kita ada hari ini eksperimen khas untuk menyelesaikan masalah Nisa. Okey, dan juga murid-murid di rumah nak tahu macam mana. Okey, so kita akan sama-sama buat eksperimen, ya. Boleh. Dan akhir sekali kita akan menerangkan kesan tindakan bahan antioksidan ke atas radikal bebas. Baiklah, Cikgu Roslan, saya nampak ada banyak perkataan radikal bebas dan bahan antioksidan. Adakah itu topik kita hari ini? Yes, betul. Okey, tapi radikal cikgu bebas adalah topik utama kita hari ini bersama dengan bahan antioksidan. Bahan Nak antioksidan. selesaikan masalah Nisa Wah. kena sentiasa tengok fokus apa kedua-duanya ini. Boleh, ya? Boleh. Tapi cikgu, saya tak berapa memahami apa itu radikal bebas, cikgu. Okey, so kita tengok yang pertama, murid-murid di rumah pun dah bersedia. Okey, so kita tengok apakah sebenarnya radikal bebas. Radikal bebas ini ialah atom ataupun molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil. Oh, baik. Reaktif dan cenderung untuk menyerang atom
atau molekul lain. Paling mudah kalau kita nak katakan radikal bebas ni banyak di udara kita. Alamak. Banyak Kan di udara. kita rasakan kadang-kadang tu kulit kita rasa kusam. Betul, rasa kering. Rasa kering kan. Semua itu adalah tindakan daripada radikal bebas. Radikal bebas. Okey, so Sekarang saya dah bagaimana faham. agaknya nak selesaikan masalah radikal bebas? Ada satu lagi perkataan yang ni saya tanya tadi. Bahan antioksidan. Okey, sebelum kita nak tahu bagaimana bahan antioksidan dapat menyelesaikan masalah berkaitan radikal bebas, kita rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Kita rehat dulu dan kembali selepas ini ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Aduh, garis halus. Didik TV KPM. Murid-murid, anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran sains. Nisa dan Cikgu Roslan nak kongsikan kepada anda, Cikgu, apa kesan-kesan dia kalau radikal bebas ni kena dekat kita? Jom kita tanya Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Okey, kita nak tahu apakah kesan radikal bebas ni terhadap kesihatan manusia. Baik. Di awal tadi saya dah bagi tahu dah radikal bebas ni memang berada di sekeliling kita. Baik. Berada di udara kita, di sekeliling kita. Macam mana kita nak pastikan radikal bebas ini tidak mengganggu kesihatan kita? Okey, proses peroksidaan ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila suatu tindak balas mengalami kehilangan elektron. Di mana apabila radikal bebas tadi bertindak balas dengan kesihatan kita, berlakunya satu proses dinamakan pengoksidaan. Pengoksidaan, baik. Proses ini juga berlaku secara semula jadi. Okey, di dalam badan dan menghasilkan radikal bebas. Okey, ini akan mencetuskan tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Lagi banyak radikal bebas, lagi cepat kedut agaknya. Alamak, lagi cepat kan? kedut. Macam Mesti mana dah ni? Macam takut, mana ni? Tarik Okey, sikit. ada? Takut kedut. Okey. Okey, kita tahu lagi sebab radikal bebas juga dia memainkan peranan penting. Kerana kalau metabolisme atau keradangan adalah merupakan dua faktor yang mempengaruhi jumlah radikal bebas di dalam badan kita. Baik. Kita ada faktor luaran, kita ada faktor dalaman. Okey, faktor luaran iaitu asap rokok, pendedahan kepada radiasi, cahaya matahari dan pencemaran udara. Baik. Kita tahu bahawa pencemaran udara setiap hari. Betul? Betul? Keluar pergi jalan-jalan, pergi shopping, terdedah pada pencemaran udara. Betul. Okey, setiap hari cahaya matahari menerangi kita. Setiap hari Kena dekat kulit. Pada kita setiap hari kalau terdedah kepada radiasi. Okey, so itu merupakan faktor-faktor luaran daripada radikal bebas. Radikal bebas juga iaitu merosakkan struktur DNA kita. Wah, ini sampai ke dalam ni. Ini bukan setakat di kulit je, sampai ke dalam, sampai ke DNA. Mengambil elektron daripada molekul yang membina DNA ini akan membentuk bahan karsinogen yang menyebabkan mutasi dan kanser. Alamak. Boleh menyebabkan kanser. Betul, boleh menyebabkan kanser. Bahaya radikal bebas ni. Bebas memang bahaya. Bahan karsinogen ini juga merupakan sejenis toksik yang mempunyai racun. Yang boleh menyebabkan kita terdedah kepada penyakit dua ini, mutasi dan kanser. Baik. Okey, dan kita tahu bahawa kesan radikal bebas ini terhadap kesihatan manusia juga boleh menyebabkan penyakit seperti kardiovaskular. Dan juga ketidaksuburan ataupun mandul. Baik. Okey, selain daripada itu, radikal bebas juga boleh merosakkan buah pinggang, hati dan paru-paru. Okey, kalau kat sini kita tahu bahawa sekarang ni
kita baru saja lepas daripada COVID-19 kan. Kita tahu bahawa kesan-kesan daripada itu akan berpanjangan. Dan radikal bebas ini jika kita tidak menjaga kesihatan kita, dia akan mengambil bahagian tersebut untuk menyediakan kita dengan penyakit-penyakit ini. Ini khas untuk Nisa, menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut, rambut pun boleh beruban. Dah nampak dah ni. Ya, Tadi Cik Min dah bagi tahu saya ni ada kedut. Betul. Sebenarnya kalau ikutkan tu bila berlaku radikal bebas ni bertindak balas pada kesihatan kita, kita akan nampak secara fizikal dan juga secara dalaman, iaitu melibatkan penyakit-penyakit dalaman seperti tadilah, iaitu buah pinggang, hati ataupun paru. Okey, dan pada masa yang sama juga bila kesan radikal bebas ini bertindak pada badan kita, menyebabkan parah kolesterol kita akan meningkat. Itu yang bila meningkat itu makin lama kita berat badan bertambah, menyebabkan pelbagai jenis masalah yang lain pula. Kita akan rasa tidak selesa dengan keadaan seperti biasa. Baiklah. Okey, so kita ada faktor dalaman di sini yang kita nampak, yang kita katakan menyebabkan kerosakan DNA. Di mana metabolisme badan kita daripada tindakan mitokondria. Mitokondria ini yang mengawal metabolisme badan kita, dia akan makin lama makin susut, makin berkurang. Dan kadar metabolisme badan kita pun makin lama makin rendah. Juga berlaku kepada sel darah putih. Agak-agaknya Nisa tahu tak agaknya sel darah putih itu untuk apa agaknya? Sel darah putih ni bukan untuk melindungi kita daripada penyakit ke, Cikgu? Ya, pandai, tepat sekali Nisa. Tepat sekali, betul. Sel darah putih merupakan iaitu perlindungan kita dalam badan kita. Dia melawan penyakit, untuk mengelakkan keradangan. Keradangan ni pada keradangan kulit, keradangan pada organ di dalam badan kita. Okey, kalau kita tengok kat sini, radikal bebas ini akan menyebabkan kerosakan ini, menyebabkan beberapa keturunan yang akan datang akan mengalami penyakit yang sama. Maknanya, Cikgu, kesan radikal bebas terhadap diri kita ni bukanlah berlaku dalam jangka masa yang pendek? Yes, dia mengambil masa yang begitu panjang, jangka masa yang panjang, di mana penyakit-penyakit ini dia akan berlarutan. So daripada itu kita sedar bahawa radikal bebas ini sangat memberikan kesan buruk kepada kita jika kita tidak jaga kesihatan kita. Baiklah. So murid-murid di rumah pun sekarang ni pun pasti selepas ini tahu apakah faktor dalaman dia yang menyebabkan kesihatan kita tidak terjaga dan kita perlu jaga daripada tindakan radikal bebas. Baik, Cikgu. Okey, Nisa, hari ini saya nak duga Nisa berkenaan dengan faktor luaran. Boleh. Tadi saya dah cakap faktor dalaman. Betul. Okey, so di sebelah Nisa tu ada ada faktor luaran. Tapi saya ada sediakan untuk Nisa untuk jawapannya. Boleh, saya nak saya Nisa tampal. Okey, kita mulakan dengan yang paling atas. Ada gambar kilang-kilang tu. Okey, agaknya apa Nisa akan pilih jawapannya? Saya lihat pilihan jawapan dulu, Cikgu. Pilihan apa yang ada di hadapan saya. Ini berdasarkan rujukan yang telah saya lakukan terlebih awal kerja rumah. Okey, kita tengok Nisa. Mana satu ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana satu? Saya rasa ada asap-asap keluar. Yang ini, Cikgu, pencemaran udara. Okey. Cuba saya lekatkan dulu. Maklumlah kilang-kilang ni kan bahaya. Kita pergi pada gambar yang kedua yang menerangi kehidupan kita daripada pagi, petang sampai malamnya. Okey, yang ini saya punya jawapan sinaran ultra ungu. Okey, kita cuba masukkan dulu jawapan dia. Nanti kita akan semak sama-sama kan, Cikgu? Kita semak sama-sama, Nisa. Okey, murid-murid di rumah boleh. Murid-murid di rumah pun sama, betul okey, murid-murid di rumah boleh semak jawapan nanti bersama-sama, boleh buka buku teks untuk lihat jawapan dia. Yang ketiga, yang ini ya, Cikgu. Okey, ada X-ray. X-ray. Kalau X-ray, kita tengok jawapan Nisa. Mestilah sinaran mengayon. Betul tak murid-murid di rumah? Kita tengok dulu. Okey. Nisa boleh tampalkan dulu. Okey, baik. Yang ini saya tahu. Ini asap rokok. Okey. Asap rokok. Gambarnya tu pun dah terang, lagi bersuluh. Yang dalam tong ni. Okey. Ini dia sisa
Toksik. Okey, baiklah cikgu. Okey. Boleh kita semak jawapan? Kita semak. Mana tahu murid-murid di rumah Okey. pun jawab bersama-sama. Okey, murid-murid di rumah pun dah sedia ya. Kita semak sama-sama Baik. dengan Nisa, dengan cikgu sekali ya. Boleh. Okey, faktor luarannya. Yang pertama, yang ada asap itu adalah pencemaran udara. Betul. Okey. Alhamdulillah. Tahniah Nisa. Terima kasih. Okey, yang kedua, Sinaran sinar ultra ungu. Betul. Okey, murid-murid di rumah betul ke tidak ni? Betul, saya pasti mereka betul. Pasti betul ni. Baik. Senyap je kan? Okey. Yang ketiga, sinaran mengayon. Mengayon. Okey, tepat sekali jawapan dia. Murid-murid ingat tak contoh-contoh sinaran mengayon? Saya pula tanya mereka. Sama-sama kita ulang kaji nanti. Okey, cikgu, seterusnya. Kita seterusnya. Yang ini yang lain yang tak bukan, yang berasap tu. Asap rokok. Itu asap rokok. Baik. Okey, dan kita Yang ada terakhir sekali sisa toksik. Alhamdulillah. Jadi adakah betul kelima-limanya? 5/5 untuk Nisa. Ya, cikgu nak bagi saya ganjaran tak? Nampak macam banyak yang menarik di hadapan saya ni. Okey, kita akan berikan ganjaran kepada Nisa. Okey, Nisa boleh pilih selepas ini. Selepas ini ya, cikgu. Apakah buah yang dipilih? Itu salah satu daripadanya untuk mengurangkan radikal bebas. Okey, kalau macam tu saya nak ambil semua. Baiklah, sementara saya nak memilih ganjaran saya, mana satukah buah-buahan yang ada di hadapan saya ni, kita akan berehat seketika. Tetapi cikgu, sebelum itu saya nak sedikit kesimpulan terhadap apa yang kita telah pelajari setakat segmen ini. Okey, yang pertama kita belajar berkenaan dengan kesan radikal bebas. Okey, kita ada dua faktor yang mempengaruhi radikal bebas, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran yang Nisa dah buat tadi. Ya, okey, kita juga belajar apakah kesan penyakit yang kita akan dapat jika kita tidak mengawal kesan daripada radikal bebas tadi. Yang bertindak balas pada tubuh badan kita. Okey, pada masa yang sama kita boleh lihat secara fizikal apakah yang akan berlaku. Mungkin ada kedut. Ada. Macam mana je? Rambut dah beruban. Okey, itu adalah kesan secara fizikal. Tapi yang kita paling risau adalah kesan yang melibatkan kerosakan DNA. Ia memberikan kesangan dalam jangka masa yang panjang. Alright. So, itulah kesimpulan untuk kita yang kita boleh buat hari ini setakat ini. Baiklah, Nisa pun dah pilih ganjaran Nisa. Dah dapat. Tahniah Nisa. Nisa pilih buah naga. Terima kasih cikgu. Sementara itu murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Boleh hilang kedut tak dipanggil? Boleh. Itu boleh hilang. Terima kasih. KPM. Terima kasih murid-murid kerana menonton saluran Didik TV KPM. Jadi bagi slot menengah atas kali ini, bagi mata pelajaran sains, kita sama-sama membincangkan topik radikal bebas dan bahan antioksidan. Jadi saya nak tanya cikgu kita hari ini, Cikgu Roslan, sebenarnya apa bahan antioksidan ni dan apakah bahan-bahan yang dikategorikan sebagai bahan antioksidan, cikgu? Okey, terima kasih banyak Nisa. Okey, kita akan belajar berkenaan dengan apakah itu bahan antioksidan. Baik. Tapi sebelum tu Nisa, kita pergi lanjut berkenaan dengan bahan antioksidan ni. Cikgu akan terangkan dulu apakah sebenarnya definisi bahan antioksidan. Okey, bahan antioksidan ini adalah merupakan sejenis sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan penoksidaan. Okey. Yang menyebabkan kita kulit kusam, garis halus tadi. Iaitu proses peroksidan yang berlaku. So, kita nak pastikan supaya perkara itu tidak berlaku, kulit kita tak kusam semua, kita perlu mengambil bahan antioksidan. Okey, bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Yang dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapatkan penyakit. Badan kita boleh menghasilkan bahan antioksidan ini
Kan? Tapi kalau Nisa tengok tadi buah-buahan yang kita ada di depan kita ni, itu adalah merupakan bahan yang di luar, makanan di luar yang untuk menggantikan bahan antioksidan yang semakin lama semakin berkurangan disebabkan oleh umur kita. Faktor umur, baik. Faktor umur mempengaruhi kehilangan bahan antioksidan di dalam badan kita. Tapi dia akan berkurang apabila penggunaannya meningkat. So lagi banyak penggunaan radikal bebas tadi bertindak balas dengan badan kita, makin banyak bahan antioksidan tadi akan berkurangan. Terdapat bahan antioksidan di dalam makanan kita. Especially iaitu buah-buahan, makanan segar seperti Sayur ada, cikgu? Sayur-sayuran. Baik. Itu semua akan menghasilkan bahan antioksidan. Okey, Nisa ada tanya tadi kan, apakah kategori bahan makanan ataupun makanan apa yang mengandungi bahan antioksidan di dalam makanan kita? Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita ada yang pertama, beta carotene. Iaitu ditemui dalam makanan yang berwarna merah, warna kuning, warna jingga, seperti lobak merah, mangga dan ubi keledek. Kalau Nisa perasan, makanan itu ada di sebelah Nisa. Ya, ini dia. Beta carotene itu adalah yang warna-warni, warna merah tu. Yang warna jingga tu, itu adalah mengandungi beta carotene. Baik. Okey, kita ada yang kedua iaitu lutein. Sering dikaitkan dengan mata yang sihat, bahan antioksidan. Yang ni terdapat dalam kuantiti yang banyak dalam sayur-sayuran hijau seperti bayam, kubis dan brokoli. Baik. So lutein kita tengok warna dia pun hijau kan? Ya. So kita ada lycopene. Iaitu bahan antioksidan yang ditemui di dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, apricot, limau gendang dan oren. Wah, banyaknya. So ada salah satu contoh bersama dengan Nisa dekat situ, lycopene tu. Yang ni tomato. Okey, tomato. Okey, seterusnya kita ada kategori vitamin C. Iaitu vitamin yang larut dalam air yang dikenali sebagai asid ascorbic. Iaitu bahan antioksidan ini terdapat dalam buah-buahan sitrus, bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, lada hijau dan pelbagai jenis biji. Dan kita ada vitamin E, iaitu kategori bahan antioksidan yang terakhir, yang kelima, iaitu yang dikenali sebagai alpha tocopherol. Iaitu bahan antioksidan yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak, termasuk minyak kelapa sawit, kita goreng-goreng kat rumah tu, itu mengandungi banyak vitamin E. Banyak vitamin E, baik. Minyak germa gandum, minyak jagung, minyak kacang soya. Bahan ini juga ditemui dalam apricot, brokoli, kekacang dan juga buah mangga. Baiklah, murid-murid, ada tak antara bahan-bahan yang mengandungi bahan antioksidan ni kegemaran semua? Nisa ada? Okey, jom kita teruskan. Okey, so Nisa, hari ini cikgu nak ajak Nisa bersama-sama. Okey, kita nak tengok apakah kesan bahan antioksidan ini, okey, terhadap radikal bebas berdasarkan kepada cikgu ada bawa hari ini ada 4 jenis larutan. Baik, silakan cikgu. Sejenis kita ada larutan yang pertama iaitu air garam. Air garam. Okey, kita ada air gula. Air gula. Okey, kita ada jus limau. Baik. Dan kita ada larutan sodium bikarbonat. So larutan-larutan ini telah dibancuhkan dan kita tutup ya. Okey. Tapi sebelum tu, okey, sebelum kita jalankan eksperimen, langkah berjaga-jaga pertama kita pakai sarung tangan. Sarung tangan dulu. Okey, jom kita sama-sama pakai sarung tangan boleh, dulu. Boleh cikgu. Alright. Murid-murid di rumah boleh mengambil nota terhadap eksperimen yang akan kita lakukan bersama-sama. Okey. Mana tahu dapat membantu ulang kaji masing-masing ya. Okey. Boleh. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Saya dah sedia. Selalu je pakai sarung tangan ni tak masuk jari ni. Baik, murid-murid di rumah boleh mengambil nota. Tadi kita ada larutan air garam. Kita ada garam. Air gula. Jus limau. Dan larutan sodium bikarbonat. Okey, so hari ini kita akan uji contoh bahan antioksidan ini, iaitu kita gunakan buah apple. Buah apple. Okey, buah apple. Okey, apple hijau.
So kita akan tengok apakah yang akan berlaku pada buah apple jika kita masukkan ke dalam keempat-empat larutan ini. Oh, Okey, dan satu juga kita akan biarkan dia terdedah kepada udara. Udara. Okey, sebelum kita jalankan eksperimen, kita buka dulu penutupnya. Baik, saya akan bantu boleh tuang, cikgu, Boleh, silakan. Okey, kita tuangkan dia ke dalam bika. Tuangkan ke dalam bika. Okey. Yang ini adalah okey, tuangkan dalam Larutan bika. sodium bikarbonat. Okey. Right, kita masukkan tuangkan. air gula Semua ya cikgu? semua. Okey, baik. Okey. Air gula. Okey. Yang ini Dan pula satu lagi jus limau. limau ya. Kita Okey. masukkan jus limau baik. ke dalam bika. Okey. Semua dah Okey, dituangkan. semua telah dituangkan. Okey, seterusnya kita gunakan apple hijau. Apple hijau. Okey, apple hijau ni seeloknya kita cari yang segar lah. Okey, supaya kita dapat keputusan eksperimen yang lebih baiklah. Lebih baik. Maksudnya Baik. kalau kita cari yang tak segar, kita tahu dah mungkin dah ada tindakan daripada radikal bebas terhadap apple hijau ni. Baik. Okey, so kita ambil apple hijau, kita ambil pisau, gunakan pelapik pemotong. Baik. Okey, sebelum tu langkah berjaga-jaga dia, pastikan jika nak menggunakan pisau atau benda-benda tajam ni, jika lakukan di rumah, perlu mendapat pengawasan daripada ibu bapa. Ibu bapa. Okey, Baik. kalau di sekolah, pastikan mendapat pengawasan daripada guru. Alright, Ingat murid-murid. so Baik. kita potong apple ni kepada 5 bahagian. 5 bahagian. Okey, kita potong ya. Okey. Saya akan perhatikan Okey. cara cikgu. Dah. Okey. Cikgu buat dulu ya. Boleh. Okey, so kita potong. Okey, satu bahagian. Okey, dan satu bahagian lagi. Bahagian. Okey, so kita ada Kita perlukan 5. 5 bahagian ya. Okey, so kita ada 5 bahagian. Okey, so kita tutup dulu pisau. Baik cikgu. Alright. So kita ambil apple ini. So kita gunakan penyepit. Masukkan dia ke dalam larutan. Okey, kita masuk dalam larutan air garam. Baik. Okey, kita masukkan dia ke dalam larutan air Air gula. Kita masukkan ke dalam Larutan jus limau. Jus limau. Oh, tak nak turun pula dia. Takut dia. Takut dia tak nak pergi kepada Okey. jus limau. Okey. Okey. So kita ada Larutan sodium bikarbonat sodium cikgu. bikarbonat dan satunya kita jadikan dia sebagai kawalan. So kita letakkan dia terdedah pada udara. So kita Baik. biarkan. Okey, kita kena biarkan dia selama 1 minit. 1 minit. Okey, semasa kita nak menunggu ni, kita minta Nisa pula potong buah. Boleh. Dan apabila kita keluarkan yang ni, kita masukkan yang Nisa pula. Boleh, Okey, tidak ada masalah. silakan ya. So, Okey, Nisa cikgu, boleh gunakan giliran pelapik saya. tu. Baik cikgu, terima kasih. Sementara kita menunggu, saya akan lakukan eksperimen ini sebagaimana yang Cikgu Ruslan dah tunjukkan. Baik, murid-murid sekali lagi, Cikgu dah pesan tadi kan, menggunakan peralatan yang tajam, perlulah berhati-hati. Berhati-hati. Perlu mendapat pengawasan daripada ibu bapa jika dilakukan di rumah ya. Contoh macam Nisa sekarang ni di bawah pengawasan Cikgu Ruslan lah. Ya, saya. Kita berada di dalam kelas. Okey. Baik, kemudian potong kepada 5 bahagian ya. Baik. Oh, saya rasa apple saya ni baru saja dipetik je. Bukan main segar Kerat lagi tu rasanya tu kan. Baik. Segar betul tu. Betul. Okey, saya akan potongkan lagi. Okey. Saya dapat 3 bahagian. 3 bahagian. Kemudian lagi 2. Lagi 2. Potong 2. Okey. Potong 2. Baik. Okey. Tutupkan, simpan. Okey, 5 bahagian. 5 bahagian Okey, sementara kita nak masukkan apple yang Nisa dah potong tadi ke dalam larutan tersebut, kita dah hampir 1 minit. Betul. Daripada larutan ni, so kita keluarkan. Boleh dia. keluarkan. Okey, Baik. so kita keluarkan. So kita letak pada Di dalam piring. di dalam piring petri. Piring petri di hadapan. Okey, piring petri di hadapan ya. Okey. Saya bantu yang ini cikgu ya. Silakan. Okey. Daripada larutan sodium bikarbonat. Okey. So
Okey, baik. Sekarang saya akan masukkan ke semua apple saya. Masukkan apple Nisa ke dalam larutan tersebut. Okey, yang pertama Okey. saya ada larutan sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat. Okey, saya akan letakkan. Okey, satu. Yang kedua saya ada jus limau. Limau. Okey. Right. Kemudian saya akan letakkan di dalam larutan air gula. Okey. Okey. Kemudian yang ini saya akan letakkan ke dalam air garam. Okey. Dan satu yang terakhir cikgu saya letakkan di luar. Sebagai pemerhatian. Okey. Alright. Okey. So untuk eksperimen ni selepas kita masukkan ke dalam larutan tadi. Baik. So selama 1 minit kita akan keluarkan dia dan terdedahkan dia kepada udara. Okey, proses untuk mendapatkan keputusan apabila terdedah di udara mengambil masa sekurang-kurangnya 15 minit. 15 minit. Maknanya cikgu, sekiranya eksperimen ini dijalankan di sekolah, murid-murid bersama dengan guru masing-masing kena tunggu 15 minit. 15 minit. Tapi kita tak ada masa cikgu 15 minit. Macam mana kan? Saya nak tahu keputusan eksperimen kita kali ini. Okey, Nisa. Okey, cikgu ada sediakan bagaimanakah keputusan untuk eksperimen ni. Tapi sebelum tu lah nak tanya Nisa. Agak-agaknya Nisa dah nampak dah dekat yang terdedah pada udara tu ada berwarna keperangan. Cuba yang Nisa punya masih ada. Saya dah mula menunjukkan ada kalau murid-murid di rumah keperangan, betul. Betul, dekat bahagian bahagian dekat dengan biji ni dah mula timbul perubahan warna. Yes, perubahan warna yang berlaku iaitu warna perang. Seperti kita tahu tadi buah apel yang Nisa potong tu masih segar. Tapi sekejap dia dah tinggal saja dah ada kesan. Dah ada kesan. Iaitu kesan daripada tindakan pendedahan pada udara. Tadi kita tahu kan pendedahan udara apa yang ada dalam udara tadi. Betul. Radikal bebas tadi yang menyebabkan apple tadi dah mula akan menghasilkan warna keperangan. Okey. So kita akan tengok apakah keputusannya. Tapi sebelum tu agaknya Nisa, yang mana dari antara 4 larutan ini yang paling menunjukkan kesannya? Menunjukkan kesannya. Saya rasa okey. Kita ada larutan sodium bikarbonat, jus limau, air gula dan air garam. Saya rasa dengan yakinnya larutan sodium bikarbonat yang akan menyebabkan perubahan paling ketara pada hirisan apel kita, cikgu. Boleh kita semak, cikgu? Okey, semak. Okey, ni saya tahniah Nisa. Tepat sekali jawapan Nisa. Baik. Tahniah. Okey, so sepatutnya kita akan dapat inilah keputusan untuk larutan sodium bikarbonat. Okey, warnanya bertukar menjadi warna keperangan. Okey, Nisa boleh pegangkan. So ini adalah warna yang akan dihasilkan apabila kita dedahkan dia pada udara selepas 15 minit. Wah, begitu jelas dan ketara kesan kalau kesan dia nampak dengan lebih jelas ni. Baik. Okey, so kita pergi dengan air jus limau jus limau. Kita akan nampak dekat sini adalah masih lagi mengekalkan iaitu warna kehijauan dia selepas dibiarkan 15 minit. Baik. Alright, dan kita ada air garam. Okey, ini keputusan untuk air garam. Baik. Murid-murid kita tengok keputusan untuk air garam. Okey, dan kita ada keputusan untuk air gula. Air gula. Cikgu, air garam ni nampak masih segar lagi. Jus limau dengan air garam masih menunjukkan keputusan irisan apple tadi masih lagi segar. Baik. Tapi sebaliknya pada air gula itu nampak ada penyerapan bahan di dalam buah apple tadi. So yang dia bahagian nampak ini macam lebam-lebam sikit kan dekat bawah tu kan. Bawah ni, baik. So itu tindakan daripada kesan apabila kita masukkan ke dalam air gula. Air gula, baik. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir, terdedah pada udara, kita akan nampak kesannya tapi dia nampak lebih kering. Betul. Kerana tindakan daripada udara tadi, air tadi tersejat dan menyebabkan warna perang terhasil. Tetap warna perang terhasil disebabkan oleh pendedahan pada udara. Disebabkan buah ini nampak semakin kering, kulitnya pun nampak semakin berkedut, cikgu. Dia semakin berkedut. Alamak, macam muka saya ke? Dah rasa dah. Itu adalah
kesan daripada tindakan. Sebab kalau kita fikirkan, Baik. kalau kita letakkan bahawa keputusan apa yang kita buat eksperimen jalankan tadi tu, kita tengok pada kulit kita, diri kita. So maksudnya semakin lama dibiarkan, dia akan semakin lama akan mengalami perubahan. Menunjukkan kesan. Maknanya cikgu, proses pengoksidaan ini tidak hanya berlaku pada diri manusia tetapi pada juga seperti buah-buahan. Buah-buahan. So kita nak tunjukkan. Tapi buah-buahan ini yang membantu menjadikan bahan antioksidan tadi untuk mengawal supaya tindakan radikal bebas tadi tidak memberikan kesan pada kesihatan manusia. Bagi kita. Kalau pada buah tadi, untuk mengelakkan daripada warna keperangan pada buah apple tadi. Okey cikgu, sekarang kita dah tahu apa itu bahan antioksidan. Tadi kita belajar tentang jenis-jenis makanan. Jenis-jenis bahan antioksidan di dalam makanan. Kategori dia. Dan kita dah lakukan eksperimen bersama-sama. Jadi murid-murid, ayo kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali menonton saluran Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM. Kita sedang membincangkan topik radikal bebas dan bahan antioksidan bersama-sama Cikgu Roslan. Cikgu, sekarang saya pasti murid-murid nak tahu apa tindakan bahan antioksidan ni terhadap radikal bebas. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. So kita tengok apakah tindakan bahan antioksidan ini terhadap radikal bebas ya. Okey, tindakan bahan antioksidan terhadap radikal bebas. Okey, bahan antioksidan ni seperti buah-buahan yang sayur ada di depan kita sekarang. Ya, betul. Okey, ia adalah sebatan kimia yang boleh diperolehi daripada sintesis kimia atau tumbuhan semula jadi. Baik. Okey, apabila bahan antioksidan ini bertindak balas dengan radikal bebas, sebatian yang lebih stabil akan terhasil dan menghentikan proses peroksidaan. Baik. So di mana bahan antioksidan dalam badan kita ni memang ada. Sedia ada, memang ada. Kita dilahirkan memang bersama-sama dengan bahan antioksidan. Tetapi apabila umur kita meningkat, murid-murid kat sini boleh boleh fokuskan bahawa bahan antioksidan memang ada di dalam badan kita. Cuma apabila umur kita meningkat daripada kanak-kanak pada dewasa, bahan antioksidan ini akan semakin lama berkurang. Pada masa yang sama, apabila dia berkurang, metabolisme badan kita pun akan berkurang. Baik. Disebabkan oleh tindakan radikal bebas. Okey, bagaimanakah kita nak menambahkan balik bahan antioksidan ini dalam badan kita? Okey, apa yang kita boleh buat adalah kita nak menghentikan proses pengoksidan tersebut. Baik. Dengan kita menambahkan makanan yang mengandungi bahan antioksidan. Baik. Kita ada 5 kumpulan bahan makanan yang mengandungi antioksidan seperti beta-karotina, vitamin C, lycopene, lutein dan vitamin E. Okey. Dan pada masa yang sama juga kita tahu bahawa faktor yang mempengaruhi peroksidan makanan ini adalah berlaku apabila terdedah pada udara. Contohnya kita pada satu masa mengalami proses daripada kanak-kanak, remaja, dewasa. Okey, kita memang terdedah kehidupan, terdedah pada udara. Betul. Di sekeliling udara kita ni ada mengandungi radikal bebas. Okey, di mana dia akan menyebabkan proses tersebut kehilangan bahan antioksidan dalam badan kita. Akibat daripada radikal bebas. Radikal bebas. Baik. Daripada awal tadi pun kita dah tahu bahawa radikal bebas ini ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya, iaitu faktor dalaman, faktor luaran. Okey, dan memberikan kesan jangka panjang kepada DNA kita. Betul. Iaitu genetik kita. Okey. Dan kita tahu penyakit-penyakit kan cikgu kan? Yes, boleh menyebabkan penyakit. Okey, dan kita tengok kat sini ada kita boleh bagi contoh bagaimana proses
peroksidan itu berlaku. Contoh Baik. kita tengok jika buah apple dan buah pisang. Okey, buah apple dan buah pisang ni kalau Nisa perasan, kalau kita potong, okey, dia mengambil masa yang tak lama, lebih kurang Betul. dalam setengah jam sahaja. Okey, dia akan menghasilkan warna perang. Perang. Warna perang. Warna perang tu sebenarnya adalah sejenis asid. Asid. Asid yang di mana asid antiferol ni dia akan menyebabkan penghasilan melanin. Okey, jika kita nak kurangkan dia supaya dia tidak menghasilkan melanin, so kita akan letakkan dia ataupun rendamkan dia. Baik. Ataupun kita basahkan dia sama ada dengan jus limau ataupun larutan garam. Paling senang larutan garam. Betul. Kalau Nisa pernah pergi ke tempat-tempat kedai yang jual Buah-buahan, yang baik. buah-buahan sama ada air ataupun sebagainya, nampak tak kalau buah-buah yang dipotong itu dimasukkan ke dalam air untuk mengelakkan penghasilan melanin. Baik, supaya buah-buahan itu tidak nampak lebam. lebih segar. Baik. Okey, baru saya faham. Kenapa Dalam tu dia letak air? sedikit garam supaya elakkan daripada melanin. Baik. Di mana enzim yang ada dihasilkan tadi, maknanya dia akan kurangkan kerana kehadiran daripada larutan garam tadi. Baiklah, memandangkan cikgu ada sebut semakin meningkat usia, semakin kurang bahan antioksidan Yes. yang semula jadi dalam badan kan? Ya. Jadi kita kena ambil makanan yang mengandungi bahan antioksidan yang tinggi. Yes, betul. Betul tak? Semakin kita berusia, kita perlu mengamalkan. Kita perlu mengamalkan. Murid-murid di rumah pun sama. Kita kalau yang tak suka buah-buahan tu, kita kena tukar sekarang. Iaitu kita tahu bahawa tak suka buah itu sebenarnya untuk jangka masa yang panjang akan memberi kesan kepada kita. Betul. So, lebih baik kita mula bersikit-sikit makan buah-buahan walaupun kita tak suka. Ya. Ada yang tak suka sayur sebab Betul. sayur juga merupakan bahan antioksidan. Betul. Okey, sebenarnya bahan seperti sayur ini yang mengandungi vitamin E banyak menghasilkan bahan antioksidan. Dia dapat kurangkan daripada tindakan radikal bebas. Betul tu. Jadi mulakan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Cikgu, Okey. sebenarnya saya tertanya-tanya. Ya. Kita ada buah-buahan di hadapan Ya, kita betul. yang saya percaya mengandungi bahan antioksidan tinggi. Dan kenapa kita macam berada di dapur ni, Ya, cikgu? betul. Sebenarnya hari ini cikgu nak belanja Nisa minum air buah. Wah. Boleh cikgu ke sana ya? Boleh, silakan cikgu. Apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan buat satu jenis air minuman buahan. Baik. Nama dia adalah air naga batu. Air naga batu? Naga Okey, cikgu. batu. Apakah bahan-bahannya? Okey, buah naga dicampurkan dengan jambu batu. Wah. So jadi air naga batu. Mungkin Nisa kata mungkin airnya sedap ke tidak? Masam betul. ke ataupun sebagainya kan? Baik. So kita test dulu. Boleh, cikgu. Silakan, cikgu. Kita akan mulakan. Baik. Okey, kita mulakan dengan Air naga batu. Air naga batu, Di mana ya. kita memerlukan buah naga buah yang cantik naga berwarna yang ungu. berwarna ungu. Dan juga buah jambu batu yang sering kita lihat dijual di mana-mana saja. So ini dua buah-buahan ini adalah merupakan bahan antioksidan yang sangat tinggi. Baik. So penting untuk kita minuman tersebut untuk kita punya kesihatan ya. Baik, boleh, cikgu. Okey, so kita mulakan dengan buah jambu batu. Buah jambu kita batu. ambil jambu batu. Okey, kita Masukkan ke dalam pengisar buah ya, cikgu. Pengisar buah. Kalau di rumah saya ada pengisar biasa boleh juga kan, cikgu kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, so kita pasangkan. Wah. okey. Dah So, keluar kita jusnya. Masukkan. Dah keluarkan jusnya. Sikit lagi. Okey, kita masukkan. Boleh ambil resepi ni ya, murid-murid. Okey. Okeylah, cikgu. Sambil-sambil kita nak buat air ni, buat minum-minum petang kan, cikgu kan? Mungkin cikgu boleh kongsikan sambil-sambil buat air ni, apakah rumusan terhadap topik yang telah kita bincangkan sepanjang hari Rumusan ini? apa yang kita belajar hari ini, kita perlu mengambil bahan antioksidan. Baik. Untuk tubuh badan kita. Okey, so saya masukkan ke dalam ni. Baik. Okay, so kita teruskan. Silakan, cikgu. Alright, so kita perlu mengambil bahan antioksidan untuk kesihatan kita supaya satu masa nanti kita rasakan bahawa bahan antioksidan ini sangat membantu kita untuk mengekalkan kesihatan. Tumpah sedikit. Baik. Baik. Bahan antioksidan begitu tinggi ya? Ya, memang sampai tahu tumpah dah. Tak apa.
Jadi apakah yang murid-murid perlu fokus terhadap topik ini secara keseluruhannya, secara cikgu? keseluruhannya, dia perlu memastikan bahawa dia memahami apakah tindakan radikal bebas terhadap kesihatan. Baik. Di mana dia perlu mengambil bahan antioksidan tadi supaya bahan tersebut tadi dapat mengekalkan kesihatannya. Baik, okey. Jadi murid-murid perlu ingatlah tadi ya. Apa itu bahan radikal, apa itu apa yang kita belajar tadi tengok, bahan antioksidan, kesan-kesan dan sebagainya. Saya bantu ya, letak tisu. Baik. Wah. Okey. Cikgu, secara keseluruhannya, saya sebagai murid cikgu hari ini, bagaimanakah prestasi saya? Okey, prestasi hari ini sangat membanggakan. Wah. Dan tahniah kepada Nisa hari ini dapat mempelajari apakah maksud radikal bebas. Radikal bebas. Mengetahui apakah kategori bahan antioksidan dan mengetahui apakah kepentingannya kepada tubuh badan kita. Baik. Okey, so saya buat sekali lagi. Boleh. Dekatkan sikit cikgu. Okey, dekatkan sikit jusnya. bekasnya. Tak nampak di belakang. Tak apa cikgu, saya bantu sikit cikgu ya. Okey. Okey, baik. Okey. Wah, nampak enak ya, murid-murid boleh cuba. Buah naga dan jambu batu. Baiklah cikgu, bagaimana murid-murid di rumah nak mendapatkan bahan pengukuhan, latihan pengukuhan okey, untuk boleh topik kita? Semak melalui sumberku. Okey, boleh dapatkan semua maklumat tersebut iaitu bahan KPM perkasaku dalam HTTP. Baik. Okey, sumberku.moe.dl.edu.my. Baiklah. Okey, semuanya terkandung di situ dan insya-Allah kalau kita memahami untuk diri kita, satu masa dia menjamin kesihatan kita untuk jangka masa yang panjang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Ahmad Roslan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam di atas topik kita hari ini, radikal bebas dan bahan antioksidan. Jangan lupa ke pautan sumberku yang terpapar di kaca televisyen masing-masing untuk latihan pengukuhan. Kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Murid-murid di rumah, terima kasih setia bersama-sama dengan kami di slot menengah atas. Cikgu, kita ada air antioksidan yang nampaknya sungguh sedap. Silakan cikgu, kita sama-sama. Air naga batu. Air naga batu. Kita jumpa dulu. Jumpa lagi di Didik TV KPM. Alright. Terima kasih. Silakan.